Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menolak dakwaan bekas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Shafie Apdal bahawa pembayaran balik bon RM1 bilion pada 2019 adalah kejayaan luar biasa pentadbiran warisan. Dalam satu kenyataan, Datuk Masidi menjelaskan pembayaran itu sudah dirancang sejak 2014. Ia memenuhi syarat Bank Negara yang mewajibkan penubuhan kumpulan wang amanah bagi bayaran balik bon. Dana dikumpul mengikut jadual dari 2016 hingga 2019. Bermula RM2 juta, meningkat sehingga RM380 juta, ditambah RM18 juta daripada faedah pelaburan. Datuk Masidi turut menafikan dakwaan RM500 juta dibelanjakan di luar Sabah. Rekod menunjukkan RM544 juta digunakan untuk membayar bon pada 2009. Baki RM456 juta untuk membiayai program pembangunan negeri. Tegas Datuk Masidi, kenyataan awam mengenai kewangan negeri mesti berdasarkan fakta, bukan naratif politik. Kelas tuisyen khas akan diwujudkan di daerah Beluran bagi membantu pelajar yang memerlukan. Ia merupakan inisiatif Pertubuhan Pendidikan Anak Labuk dengan kerjasama Pusat Hikmat Rakyat Dun Labuk agar tiada pelajar yang tercicir dalam proses pembelajaran. Adun Labuk Datuk Samad Jamri berkata pihaknya sentiasa menyokong usaha memberikan akses pendidikan sekaligus meningkatkan nilai capaian dalam kecemerlangan pelajar. Saya juga melihat bahawa mungkin kelas tambahan tuition boleh diakses kepada pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan. Maklumlah kita di daerah ataupun di kawasan luar bandar ini ada pelajar-pelajar yang tidak terdedah dengan kelas tambahan. Beliau ditemui RTM pada program penyampaian insentif pelajar cemerlang STPM 2024 di Dewan Mini KPLB Beluran. Seramai 24 pelajar menerima insentif daripada Pusat Hikmat Rakyat Dun Labuk diraih dalam program berkenaan. Saya sangat bersyukur dan gembira kerana mendapat keputusan yang cemerlang dan juga terima kasih kepada pihak UIB Datuk Samad Jamri. Saya rasa gembira dan bersyukur kerana dapat sumbangan ini yang dapat bantuan untuk saya sambung belajar dan memudahkan saya untuk sambung belajar kan masa yang datang. Sabah terus mencipta sejarah. Hanya 3 bulan diperlukan untuk mencatat pelaburan RM10.9 bilion pada suku pertama 2025. Angka tertinggi dalam sejarah dan nombor 1 di Malaysia bagi sektor pembuatan. Nirona Newman ada perinciannya. So saya selaku Menteri Perindustrian sudah tentu saya berasa sangat puas hati dengan prestasi tersebut, pencapaian tersebut. Ini artinya Sabah boleh mencapai pembangunan perindustrian. Sabah boleh menarik pelaburan khususnya untuk sektor pembuatan. Kedudukan strategik di Asia, kekayaan sumber asli dan pembaharuan tabir urus menjadikan Sabah mesra pelabur. Mekanisme kelulusan pelaburan yang dipercepat membolehkan Sabah bersaing dengan wilayah maju rantau ini. Antara pelaburan besar, Keebing Group bernilai RM3 bilion memproses pasir silika menjadi kaca solar. E-Steel di Sepitang pula membangunkan hub keluli hijau pertama di Malaysia. Kedua-duanya dijangka membuka ribuan peluang pekerjaan, lebih 3,000 pekerjaan berkemahiran tinggi diwujudkan setakat ini. Anak Sabah turut menerima latihan di China, Korea Selatan dan dalam negara. Malah, ada syarikat besar membina akademik latihan sendiri di Taman Perindustrian. Kerajaan negeri mewajibkan pelabur menggunakan syarikat tempatan dalam rantaian bekalan, memastikan limpahan ekonomi sampai kepada kontraktor dan peniaga Sabah.
State Manufacturing Investment Task Force ditubuh bagi menyelesaikan halangan dengan cepat, antaranya isu bekalan air, elektrik dan logistik. Kita ada satu task force yang digelar State Manufacturing Investment Task Force, merupakan satu jawatan kuasa yang melibatkan semua agensi-agensi yang berkaitan, yang berkepentingan untuk duduk bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Dengan pelaburan berbilion ringgit, teknologi baharu dan peluang pekerjaan yang semakin berkembang, Sabah bersedia melonjak sebagai kuasa ekonomi dan inovasi masa depan. Cabaran utama kini adalah memastikan pelaburan yang masuk tidak hanya membina infrastruktur tetapi juga membina masa depan rakyat Sabah dari aspek pekerjaan, latihan kemahiran dan keusahawanan. Nirona Newman, RTM. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 terus menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan sekaligus memupuk semangat patriotik khususnya dalam kalangan generasi muda. Sudah tentu kita melihat sekali lagi anak-anak daerah Kunak menunjukkan kehebatan mereka apabila memenangi Johan dan Naib Johan pertandingan pengesahan kenegaraan. So ini menunjukkan bahawa belia-belia juga tidak terkecuali dalam mempunyai rasa cinta kepada negara, dan saya yakin pertandingan dan aktiviti-aktiviti seumpama ini boleh mencungkil lebih banyak lagi rasa dan semangat patriotisme di kalangan anak-anak belia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan konvoi KMJG 2025 daerah Kunak. Alhamdulillah, dengan adanya konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni, sedikit sebanyak kita dapat impaknya ada banyak bendera telah dikibarkan, dan kami disambut dengan bukan saja kibaran Jalur Gemilang tetapi juga bendera Sabah di kebanyakan premis, di kawasan-kawasan terbuka, di dewan-dewan, di padang, di sekolah-sekolah, di premis-premis perniagaan di bandar, dan juga di sekolah-sekolah rendah, juga pejabat-pejabat kerajaan yang lain. Pelbagai perkhidmatan turut dibawakan kepada masyarakat di setiap hentian. Antaranya jualan rahmah serta pameran dan jualan produk komuniti madani setempat. Kunak merupakan hentian ke-38 konvoi KMJG 2025 sebelum bergerak ke Lahadatu. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, Eastern Sabah Security Command ESCOM komited memperkukuh kawalan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur (EZON). Persiapan rapi dilaksana bagi memastikan proses demokrasi di kawasan pedalaman, kepulauan dan sempadan berlangsung aman dan selamat. Fokus operasi ESCOM meliputi keselamatan logistik, pengangkutan pengundi, rondaan udara dan laut serta koordinasi operasi bagi pantauan waktu sebenar. Kita akan bersama-sama dengan Polis Diraja Malaysia, APMM dan juga Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu agensi-agensi yang sedia ada untuk memastikan supaya proses pilihan raya dalam keadaan selamat, damai dan harmoni. Jadi tumpuan kita sudah tentunya di kawasan Sabah Timur yang melibatkan 34 Dewan Undangan Negeri di seluruh Sabah Timur ini. Selain itu, ESCOM turut menggiatkan komunikasi awam untuk mengekang penyebaran berita palsu dan hasutan yang boleh mengganggu ketenteraman sepanjang tempoh pilihan raya. Media kerajaan seperti bernama RTM dan Jabatan Penerangan perlu menambah baik mutu liputan berita, khususnya di Sabah yang berdepan pelbagai isu politik, sosial, pembangunan dan ekonomi. Pengerusi bernama Datuk Seri Wong Chun Wai berkata, sebagai agensi berita kerajaan, penyampaian berita yang tepat amat penting bagi memastikan rakyat mendapat maklumat yang benar. Saya meminta nasihat dan arahan daripada Tun bagaimana bernama dan agensi-agensi kerajaan dapat menaikkan mutu coverage berita di Sabah kerana perkembangan yang akan berlaku termasuk PRN dan isu-isu semasa di Sabah.
Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Pertemuan turut membincangkan perkongsian pandangan, idea serta isu-isu semasa di Sabah. Selain usaha meningkatkan liputan berita bagi memerangi maklumat tidak sahih di media sosial. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama-sama Bu Mawin di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.